Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin CSI 13 Januari bersama saya Nurul Janah binti Mak Saleh dan rakan-rakan penyampai hari ini. Dan saya Nurul Fatihah binti Hishamuddin. Dan juga saya Muhammad Al-Hazim Saiful Akram Khan. Pada 2 November 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun terhadap 6 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM selepas didapati bersalah menyebabkan kematian tanpa niat terhadap pegawai kadet laut universiti itu Zulfarhan Osman Zulkarnain 5 tahun lalu. Berikut merupakan kronologi kes. Kejadian berlaku pada 21 Mei 2017 apabila Zulfarhan disoal siasat di bilik 03 Sempang 05 blok penginapan Asrama Jebat UPNM di Kem Perdana Sungai Besi antara jam 2.30 dan 5.30 pagi berhubung kehilangan komputer riba sebelum dibelasah beramai-ramai menggunakan strek kawat, tali pinggang, getah paip dan penyangkut baju. Mangsa kemudian dibawa ke sebuah klinik swasta di Bandar Baru Bangi dan pada 27 Mei 2017 dan kemudian dibenarkan pulang. 4 hari kemudian, mangsa dihantar ke sebuah kondominium di Bangi untuk berehat oleh 2 orang pelajar UPNM. Pada 1 Jun 2017, saksi melihat Zulfarhan kaku sebelum dibawa ke Hospital Serdang dan disahkan meninggal dunia. Mangsa dan dikemumikan di Johor sehari kemudian. 14 Jun 2017, 6 penuntut UPNM dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh dan bersubahat membunuh Zulfarhan Osman Zulkarnain. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pendakwaan untuk menggabungkan perbicaraan 19 penuntut UPNM yang didakwa membunuh, subahat membunuh dan mencederakan Zulfarhan pada 19 November 2017. 29 Januari 2018, perbicaraan kes pembunuhan Zulfarhan bermula dan pihak pendakwaan memanggil 31 saksi memberi keterangan antara pegawai perubatan UPNM, Dr. Harniza Kosman, pakar perubatan forensik Hospital Serdang dan juga Dr. Salmah Arsyad. 31 Julai 2019, Mahkamah Tinggi memerintah 18 penuntut UPNM terbabit membela diri terhadap pertuduhan membunuh, bersubahat membunuh dan mencederakan Zulfarhan selepas mendapati pendakwaan membukti kes prima facie. Seorang lagi, Muhammad Akmal Akif Ilyas dilepaskan dan dibebaskan daripada tuduhan Seorang lagi, Muhammad Akmal Akif Ilyas dilepaskan dan dibebaskan daripada tuduhan mencederakan mangsa. Pada prosiding bela diri yang bermula 2 Oktober, pembelaan mengemukakan seramai 20 saksi termasuk Ketua Jabatan Perubatan Forensik Hospital Subang Buloh, Dr. Rohayu Ashar Adnan, bersama penuntut UPNM Muhammad Alif Farhan Ariosni serta semua 18 tertuduh memberi keterangan. Pada 6 November 2019, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menunjukkan demonstrasi strek kawat yang digunakan tertuduh pada masa. Bahan bukti kes itu dibawa masuk ke mahkamah selepas Timbalan Pendakwa Raya Julia Ibrahim memohon untuk melakukan demonstrasi dan menerangkan tahap kepanasan strek kawat yang mempunyai suhu rendah, pertengahan dan paling tinggi. Pada prosiding itu, Julia melakukan demonstrasi dengan meletakkan streka berkenaan pada tahap paling tinggi dan wap itu dihalakan kepada tapak tangan serta lengan seorang anggota polis mahkamah dan apabila ditanya Julia sama ada terasa panas, anggota itu menjawab ya panas. Hakim Dato' Azman Abdullah juga mencuba streka itu dan menghalakan wap di tapak tangannya pada jarak sejengkal. Pendakwaan melalui saksi pakar perubatan forensik juga mengemukakan hasil bedah siasat yang menunjukkan si mati mengalami beberapa kecederaan pada badan dan sebab kematian adalah luka terbakar teruk. Terdapat kesan lecur tahap 1, 2 dan 3 yang sedang mengalami proses penyembuhan. Komplikasi luka lecur adalah hypovolemic shock, kekurangan cecair dalam badan, jangkitan kuman, organ penting rosak,
dan ketidakseimbangan elektrolit dalam badan yang sehingga boleh menyebabkan kematian. Selain terdapat pendarahan di bawah kulit kepala pada bahagian temporal kanan, kiri dan tengah kepala yang boleh diakibatkan objek tumpul. Pada 8 April, pembelaan menuntut kes. Pada 29 dan 30 September 2021, mahkamah selesai mendengar kesemua hujahan pihak pembelaan dan pendakwaan di akhir kes pembelaan. Pada 2 November 2021, keputusan akhir kes pembelaan. 6 bekas penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, terlepas hukuman gantung apabila dijatuhi hukuman penjara 18 tahun oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah menyebabkan kecederaan tanpa niat membunuh terhadap pegawai Kadet Laut UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain. Hakim Datuk Azman Abdullah menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Akmal Zuhairi Azmal, Muhammad Azamuddin Mat Sofi, Muhammad Najib Muhammad Razi, Muhammad Afif Najmuddin Azahad, Muhammad Shobirin Sabri dan Abdul Hakim Muhammad Ali. Semua tertuduh kecuali Muhammad Shobirin juga bersama 12 orang lagi turut dijatuhi hukuman penjara 3 tahun selepas didapati bersalah menyebabkan kecederaan terhadap Zulfarhan untuk mendapatkan pengakuan bahawa mangsa mencuri komputer riba. 12 bekas penuntut berkenaan adalah Muhammad Hafiz Fauzan Ismail, Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Zain, Ahmad Syafwan Berdal, Muhammad Amirul Ashraf Mala, Luqman Hakim Syamsuri dan Muhammad Sufi Muhammad Mustafa. Selain itu, Noriznan Izairi Nur Azhar, Muhammad Ashraf Abdullah, Muhammad Daniel Firdaus Azmir, Muhammad Hasif, Muhammad Adim Iman dan Muhammad Syazwan atas tuduhan menyebabkan kecederaan terhadap Zulfarhan untuk mendapatkan pengakuan bahawa bangsa mencuri komputer riba. Hukuman penjara Muhammad Akmal Uzairi, Muhammad Azamuddin, Muhammad Najib, Muhammad Afif dan Abdul Hakim diperintahkan berjalan serentak bermula tarikh tangkapan pada 1 Jun 2017. Mahkamah juga membenarkan penangguhan hukuman penjara terhadap kelima-lima tertuduh sementara menunggu rayuan. Terdahulu, kelima-lima mereka bersama Muhammad Shobirin dihadapkan atas tuduhan membunuh serta bersubahat membunuh Zulfarhan dan didakwa mengikuti Seksyen 302 dan Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Bagaimanapun, mahkamah mendapati mereka bersalah atas tuduhan Seksyen 304A Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. 4 tertuduh iaitu Muhammad Akmal, Muhammad Zamaddin, Muhammad Najib, Muhammad Afif dan Muhammad Shobirin berdepan tuduhan membunuh Zulfarhan dan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Abdul Hakim pula berdepan pertuduhan bersubahat mengikut Seksyen 109 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Mereka bersama dengan 12 lagi turut didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Zulfarhan untuk mendapatkan pengakuan bahawa mangsa mencuri komputer riba. Pendakwaan bagi tuduhan berkenaan dibuat mengikut Seksyen 330 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama, memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika disabitkan kesalahan. Pendakwaan diwakili pengarah pendakwa negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datin Khalmizah Saleh dan Timbalan Pendakwa Raya Enjoy Joti. Pasukan pegawam terdiri daripada Amir Hamzah Arshad, Datuk Seri M. Mark Hilem, Datuk Ranjit Singh Dillon, Datuk Hazman Ahmad, Zamri Idrus, Fadli Hashim dan Datuk Azizah Kasim. Sekian Buletin CSI. Salam hormat dan Assalamualaikum.